So ini kita ingat kembalilah kata kunci yang lepas, iaitu sistem endokrin, kelenjar, endokrin, hormon, ketidakseimbangan hormon, kesan penyalahgunaan dadah, kesan penyalahgunaan alkohol, juga minda. Mostly hari ni kita akan tengok ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan kita dah tengok dah minggu lepas sebenarnya. So tapi kita akan review sikit lah, kita just go secara laju je. Kita akan mostly tengok kesan penyalahgunaan dadah, kesan penyalahgunaan alkohol dan juga minda yang lihat dia teman, insyaAllah tak lama sangat. So sebab kita buat review, kita review balik lah yang lepas-lepas. So endokrin ialah salah satu sistem dalam badan mengkoordinasikan fungsi badan menyebabkan bahan kimia. So endokrin, apabila kita cakap pasal endokrin, dia macam nerve system, dia macam sistem saraf, cuma macam sistem saraf, function dia ialah untuk menghantar atau koordinat lah pada masa yang sama, untuk menghantar impuls secara elektrik, tapi endokrin akan menggunakan secara kimia lah. Mostly akan digunakan oleh satu bahan nama hormon yang diproduce daripada, yang dibuat daripada atau dirembes daripada kelenjar endokrin. So kelenjar endokrin terbahagi kepada 6. Tapi setiap orang akan ada 5 sahaja. Okey. Yang pertama ialah kelenjar pituitary yang ada dekat ni lah, di otak kita, bawah otak kita. Lepas tu ada ovari yang ada hanya untuk perempuan sahaja. Kita kelenjar thyroid yang ada di depan trakea kita, kelenjar adrenal yang berada di atas kita punya buah pinggang, pankreas, juga testis. Okey. So pankreas yang belakang perut kita lah. Bawah perut kita. Okey, yang duduk bawah perut kita, testis lah. Alright. Kita ingat balik kelenjar pituitary dia buat 2 jenis, iaitu ADH, okey, antidiuresis dan juga growth hormone atau hormon pertumbuhan. Di mana ADH ni function dia untuk jaga kuantiti air, hormon pertumbuhan untuk menjaga pertumbuhan seseorang tu lah kalau ada masalah nanti. Kalau ada masalah dari segi hormon pertumbuhan, mesti orang tu akan sama ada kerdil kalau kurang atau terlebih besar kalau terlalu banyak lah. Hormon antidiuresis atau ADH kalau kurang, dia akan menyebabkan orang tu tak cukup air, rasa dahaga, lepas tu kencing pun banyaklah. So ADH kalau lebih dia akan sakit kepala apa. So kelenjar thyroid akan buat tiroksina, kelenjar adrenal akan buat adrenal, pankreas akan buat insulin. Tiroksina function dia untuk jaga metabolisme badan, kawal pertumbuhan perkembangan fizikal, mental dalam kanak-kanak. So badan adrenal pula menyediakan bahan untuk meningkatkan kadar metabolisme, kadar jeritan jantung. Saya akan buat adrenalin lah. Adrenalin tu yang selalu kita dengar waktu-waktu kecemasan ke apa, selalu adrenalin satu benda yang sangat selalu digunakan. So nak naikkan kadar glukos, nak naikkan metabolisme, naikkan jeritan jantung, besarkan saiz mata. Insulin function dia pula untuk reducekan, untuk kurangkan kadar darah dalam kadar gula dalam darah atau glukosa dalam darah. So kalau tiroksina terlebih ni menyebabkan metabolisme rendah, tak tahan sejuk, maksudnya badan akan rasa panas, bimbang kadar fizikal, mental terbantut pada kanak-kanak. So dia akan macam kreatisma lah. Istilah dia adalah kreatisma. Kurang tenaga untuk orang dewasa, cenderung untuk lumpuh dan juga going. Kalau dia terlebih, metabolisme tinggi, peluh, sentiasa rasa panas. So tiroksina ni banyak sangat akan menyebabkan rasa panas, sukar tidur, sukar selera makan, kebiasaan jadi kurus, dan thyroid akan besar, bola mata bulat dan unjuk keluar pada leher yang bengkak. So insulin kalau kurang, glukos dalam badan akan makin banyak, so boleh menyebabkan diabetes. Kalau insulin terlebih menyebabkan glukos rendah, akan menyebabkan hypoglycemia. So dahaga pun akan banyak lah. So estrogen untuk ovary akan keluarkan 2 jenis, iaitu estrogen dan progesterone. Testis akan keluar testosteron. Estrogen function dia untuk kawal ciri-ciri sekunder perempuan, macam inilah perkara-perkara ciri-ciri sekunder dia lah, perkembangan payudara, pembesaran pinggul, kemerangsang penghasilan over, menyediakan uterus dan penampilan embrio. Progesterone mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penampilan embrio. Okey. So kata mudah, estrogen ni function ni ialah sebelum masa ovary tu nak keluar, atau fungsi lah ovary tu nak keluar untuk nampakkan dia seorang perempuan. Okey, untuk nampakkan dia seorang perempuan, dan juga dia nak bagi tahu kepada kita punya uterus untuk bersedia just in case kalau ada penampalan embrio lah. Progesterone pula function dia macam lebih kepada menjaga untuk dinding tu kekal tebal just in case kalau berlakunya penampilan embrio. Testosterone pula function dia macam estrogen tapi untuk lelaki. Okey.
Testosterone function dia macam estrogen tapi untuk lelaki. Dia akan tunjuk ciri-ciri seks sekunder lelaki macam suara makin garau, pertumbuhan misai. Lepas tu untuk merangsang penghasilan sperma jugalah. Okey, hormon ovari estrogen. Kalau kurang estrogen, perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan akan terja. Dan hormon estrogen berlebihan akan menyebabkan sifat keperumpanan kepada lelaki. So, lelaki pun ada keluar estrogen, cuma kuantiti dia banyak atau sedikit sahajalah. Kalau terlalu untuk lelaki, kalau estrogen banyak sangat, mulalah kita nampak ciri-ciri perempuan tu ada dekat lelaki. Progesteron pula kalau kurang, progesteron untuk kalau kurang dia akan ada masalah haid, sakit kepala, sembelit juga, keguguran, kandungan. Itu masalah-masalah progesteron lah. So kalau testosteron pula, kalau kurang akan lambatkan akhir balik, bilangan sperma pun akan rendah. So kalau hormon terlebih pula, dan pada pesan yang sama, testosteron pun perempuan ada buat juga, cuma tak banyak lah. Dan kalau terlebih testosteron untuk perempuan, apa yang berlaku ialah sifat-sifat kelakian pada perempuan tu akan mula keluar. So tidak semua hormon ni satu benda yang tak elok sebenarnya. So keadaan fizikal fisiologi akan tak normal, mungkin akan berlakunya kerencatan akal, juga akan menyebabkan banyak-banyak penyakit-penyakit yang lain lah. Okay. Kita dah buat hari tu, kita dah buat hari tu. So, okay, hari ni kita masuk yang sebenarnya kita nak fokus hari ni. Kita dah review balik sikit. Secara laju je. Apa yang kita dah tengok minggu lepas. So, hari ni kita akan tengok gangguan kepada koordinasi badan. Okay. Ini adalah perkara-perkara yang akan, perkara-perkara yang boleh, yang kalau dibuat lah, kalau dibuat, kita akan ada masalah dari segi koordinasi badan kita. Itu yang menyebabkan kita jadi macam jalan tak betul, syik nanti jatuh ke. So, itu antara perkara-perkara yang akan mengganggulah koordinasi badan. So, ada dua perkara yang utama untuk topik kita yang kita akan tengok. Ada dua perkara utama yang kita akan tengok dari segi perkara yang mengganggu koordinasi badan, iaitu pertama, kita akan tengok dadah. Okay. Dadah pun boleh dibahagikan kepada 4 jenis dadah yang berbeza lah. Berdasarkan dia punya traits dia, apa yang dia lakukan. Iaitu penenang, perangsang, inhalant dan juga hallusino. Lepas tu satu lagi ialah alkohol. Alkohol dia tak ada spesifik lah. Sebab alkohol ni tak kira lah kita minum apa pun. Kebiasaannya kita minum champagne ke, kita minum wine ke apa ke kan. So benda, anything yang related with alkohol akan membawa kepada kesan yang sama. Cuma nama dia berbeza based on konsentrasi dan dari mana dia dapat. So jenis-jenis dadah tadi, kita ada 4 jenis, penenang, perangsang, inhalant dan juga hallucinogen. So kita tengok dua dulu. Kita tengok dua ni dulu, iaitu penenang dan juga perangsang. Apa tu penenang punya dadah? Iaitu menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna akan mengantuk dan kurang cemas. Kesan juga bergantung kepada dos yang diambil. Contohnya ialah barbibutal ataupun alkohol. So alkohol juga boleh diletak sebagai dadah lah. Okay, barbibutal ataupun alkohol. Okay. So apa function penenang? Penenang ni kalau macam kita rasa stres ke apa ke kan. So ubat penenang ni ubat yang baik lah. Sebenarnya tidak bermakna perkara ini kalau kita ambil ianya membawa kepada keburukan. Okay, dadah bukanlah semua perkara kalau kita ambil dadah menjadi keburukan. Cuma kuantiti dan cara penggunaan itu yang akan menyebabkan dia jadi salah lah. So penenang ataupun kadang-kadang bahasa Inggeris kita panggil antidepressant. Saya rasa you guys lagi biasa kot perkataan antidepressant sebab banyak movie sebenarnya yang related dengan depressed ni dia akan makan kita panggil antidepressant. So penenang lah sebenarnya. Buat penenang, function dia apa? Function dia akan halang dan lambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. So everything, badan awak akan lebih lambat untuk terima satu-satu informasi. So apabila let's just say kalau kita nampak, kita makan ubat penenang, lepas tu tiba-tiba kita bawa basikal, jatuh basikal lah katakan. So badan kita nak coordinate mengatakan macam, oh aku tengah sakit ni, dia lambat sikit. Jadi itu yang nampak macam blur kan, nampak blur tu dia ubat penenang, itulah kita panggil dadah penenang tu. Sebab badan, otak dia tak boleh nak dapat informasi daripada badan dia macam sebenarnya badan kita tengah sakit tapi otak kita tak boleh nak ni. So antara contoh dadah yang kita boleh bagi tu ialah alkohol. Salah satu dia banyak alkohol. Satu lagi ialah barbiturat. Alright, tu nama dadah tu lah.
So you have to, yang ni kena hafal lah. Okay, yang ni nak tak nak kita kena hafal barbiturat dan juga alkohol. Satu lagi ialah perangsang. Perangsang itu apa benda pula yang buat? Ialah mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna akan merasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Kesan juga bergantung kepada dos yang diambil. Contoh ialah antifemina ataupun metafetamin. Okay, metamfetamina. Amfetamina ataupun metamfetamin. So perangsang ni fungsi dia terbalik daripada penenang. Macam penenang dia bagi lambat, dia slowkan. Perangsang ni fungsi dia mempercepatkan. Benda yang tak ada pun kita rasa ada. Benda yang kita tak nampak pun kita akan cekap. Benda yang kita, sebenarnya kalau ikut ke standard biasa kita tak rasa pun benda tu, kita pun tak rasa benda tu salah. Tapi sebabkan perangsang ni dia merangsang setiap satu pergerakan yang kita buat, kita akan jadi macam sentiasa on the foot lah. Kita sentiasa rasa macam everything, sentiasa berasa berwaspada. Actually that's the best one. Akan sentiasa rasa waspada, akan sentiasa rasa macam oh mungkin ada benda akan berlaku, ada benda nak berlaku. Jantung kita akan rasa laju. Lepas tu kita, apa-apa kita nak buat pun macam oh boleh. Sebab kita banyak, in the way macam dia otak kita rangsang, dia merangsang otak kita untuk katakan macam saya kena melakukan sesuatu. I have to do something. If not, dia rasa tak selesa. Dadah ni menyebabkan kita rasa macam aku kena buat. Dia jadi macam tu. So kalau kita makan ubat perangsang ni dia macam inilah, dia akan biasanya akan naikkan tenaga kita jugalah. Kita akan lebih lambat nak rasa letih jugalah. Ia juga bergantung kepada dos yang kita ambil, sama macam penenang tadi. So lagi banyak kita ambil, lagi bahayalah untuk badan. Basically antara bahayanya untuk penenang, kalau kita ambil banyak sangat, jantung kita boleh terberhenti sebab terlalu tenang. Perangsang, kalau kita ambil terlalu banyak, jantung kita akan meletup. Istilah mudah dia meletup lah. Tapi sebenarnya kata mudah, jantung kita akan buat cardiac arrest. Dia akan terkejut, dia akan terberhenti juga. Cardiac arrest. So both are not good if you take too much. Tapi yalah, anything pun sebenarnya ambil terlebih sangat tak elok. So kita tengok pula kepada dua jenis lagi, iaitu inhalant dan halusinogen. Inhalant ialah bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan menyebabkan halusinasi, merosakkan otak, paru-paru dan ginjal. Contoh ialah pelarut dan bahan gas. Okay. Bahan gas boleh, gam pun boleh. Okay. Inhalant ni, gam pun salah satu daripadanya. Kalau pernah dengar dadah gam, yang Dunlop tu kan, yang kalau dia pernah dengar lah, nama orang panggil gam kasut. Itu satu jenis inhalant jugalah. Pun jenis dadah yang tak elok. Okay, so bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan. Anything yang kalau kita boleh sedut. Okay, inhalant, inhale, menyedut. So bahan kimia yang kita sedut. Okay, menyebabkan halusinasi. Dia akan menyebabkan kita nampak benda yang kita tak nampak. Masalah dia paru-paru confirm sebab dia related dengan penyedut ni, kita sedut-sedut ni. So sedut melalui hidung lah maksudnya. Sedut ni pernafasan ni melalui hidung lah. So dia akan masuk kepada kita punya paru-paru. So paru-paru kita akan rosak, otak kita pun boleh rosak, ginjal kita pun boleh rosak. So contoh dia ialah pelarut dengan bahan halusinogen. Halusinogen ni ialah untuk dadah yang menyebabkan kita khayal. Alright. So mengubah laluan impuls dalam otak menyebabkan khayal, menjejaskan persepsi, menjejaskan koordinasi otot, menyebabkan tergenang suara-suara yang terlihat objek yang tak tentu. Contohnya ialah ketamin dan juga LSD. Halusinogen ni ialah satu jenis dadah menyebabkan otak kita bayangkan benda yang tak ada. Menyebabkan otak kita bayangkan benda yang tak ada. Dia akan dapat impuls ataupun kata-kata daripada mata kita ke, daripada tangan kita ke, daripada kaki kita ke, benda yang sebenarnya tak ada. Tapi otak kita cakap benda tu ada. Contoh mudah kalau LSD. Seingat saya kalau awak teringin nak tahu lebih sikit berkenaan halusinogen, you guys boleh tengok study of LSD. Macam mana satu orang, seingat saya LSD lah. Okay. LSD punya study on macam mana satu orang saintis tu dia study halusinogen punya drugs. Dadah, kesan dia. Di mana dia gunakan diri dia sendiri sebagai test subject
untuk dia ambil LSD itu sendiri dan dia tulis apa yang dia nampak, apa yang dia rasa, apa yang dia nampak. Dia mula rasa berdebar, dia mula rasa tak senang. Lepas tu dia mula nampak benda yang dia tak nampak. Memang itu yang cara, itulah antara perkara yang kita boleh, itulah antara study yang kita dah kita dapat lah kesian untuk dia tapi ilmu untuk kita. So LSD itu halusinogen lah. Dia yang penting kita nak cakap ialah menyebabkan khayal, halusinasi, menyebabkan khayal, jejaskan otot dan juga dengar benda yang suara tak ada. Alright. Okay. So dengan tu cuba kita sama-sama lengkapkan rajah di bawah dengan memberi 2 contoh daripada 4 jenis dadah tu. Kita ada perangsang, penenang, halusinogen dan juga inhaling. So you guys boleh untuk search internet, tak ada masalah, atau you guys boleh tengok nota tadi untuk just tanda balik lah. Okay. Oh saya lupa, minta kerjasama untuk semua tulis nama penuh anda dan juga sekolah anda. Okay, nama penuh anda dan juga sekolah anda di dalam chat untuk kehadiran anda pada malam ni. Ya Dayah, saya ada nampak awak ada open queue. Raise hand. Ada seorang kawan kita dah angkat tangan. Based on nama di dalam meet ni, Dayah EA lah. Ada apa-apa mungkin nak confirmkan? Okay. So basically contoh-contoh ni tadi, kalau awak ada dapat yang saya bagi sebelum ni, ada satu yang macam ni sikit lah, dia lebih banyak soalan ni, related dengan soalan ni, dia ada contoh-contoh yang lebih banyak. Contoh memang dalam semangat saya, dalam penenang semangat saya, ada lebihan-lebihan lain lah. Okay, so basically contoh-contohnya kita boleh ambil dia tadi, macam penenang kita ada barbibutal dan juga alkohol, kita boleh ambil dia dua-dua tu. Untuk perangsang kita ada entafetamina dan juga metamfetamin. Okay, metamfetamin, kita ada masalah. Untuk inhalant kita ada pelarut, kita ada bahan gas, nak ambil gam pun boleh, tak ada masalah. Halusinogen kita ada LSD dan juga ketamin lah. LSD. LSD ni you guys boleh tulis sahaja sebagai LSD, jangan risau orang faham untuk LSD. Tak payahlah tulis diethylamida acid lysergic ni. Kalau awak hafal silakan, tak ada masalah. But tulis LSD pun tak ada masalah, kita faham. So sekarang kita tengok kepada kesan pula. Okay. Tadi ialah jenis-jenis dadah yang boleh lah, yang boleh, dan juga fungsi dia dan juga apa yang dia buat. Okay. Dadah-dadah tu. Sekarang ni kita tengok kepada kesan dia pula. Okay. Kalau kita ambil dadah ni sama ada terlalu banyak ke sebab penyalahgunaan, kita salah guna dadah ni, kalau ambil terlalu banyak, kesan-kesannya ialah akan efek kepada, of course, sistem saraf. Okay. Bila kita cakap pasal koordinasi, dia akan efek kepada sistem saraf dan juga efek kepada sistem ni jugalah, sistem endokrin kita lah. So degupan jantung, kalau kita ambil kepada perangsang, maksudnya kalau kita menyalahguna ubat-ubat dadah ni, dia akan merasakan degupan jantung, kadar pernafasan dan juga tekanan darah. Kalau kita ambil dadah yang merangsang. Okey, dadah yang merangsang sesuatu, dia akan menyebabkan degupan jantung kita laju, akan menyebabkan kadar pernafasan kita laju, menyebabkan tekanan darah kita pun tinggilah sebab jantung kita bergerak laju kan. So apa yang kita akan dapat? Benefit. In a way is a benefit sebenarnya. Cuma it's still a bad thing lah. Okay, lebih tenaga, aktif, perasaan tak menentu dan ganas. Okay, antara perkara yang kita boleh dapat, kita akan dapat tenaga yang lebih. Basically kalau kita ambil dadah perangsang ni macam steroid. Okay, contoh macam steroid lah, kita ambil pum. Okay. Untuk orang-orang bodybuilder. Kan, diorang kan minum macam air tenaga kan. Actually air tenaga pun in a way kita boleh panggil drugs atau dadah.
glukos yang dalam tu pun in a way kita boleh panggil dia dadah. So dia akan memberikan tenaga, akan menyebabkan kita aktif, perasaan tak menentu dan juga ganas lah. Sebab badan kita sentiasa nak action. Otak kita sentiasa macam, okay, aku nak kena buat sesuatu, aku nak kena buat sesuatu, aku nak kena buat sesuatu. So dengan tu menyebabkan kita akan lebih ganas akan sesuatu perkara. Kalau kita ambil penenang mula, masalah dia degupan jantung kita akan slow, kadar pernafasan kita akan slow, tekanan darah kita buat akan pelan sebab jantung kita pelan, lepas tu kita memang macam blur sikit macam tu kan. Dia muka relax, muka steam je macam tu. Jantung dia pun relax je kan. So lambat bergerak balas terhadap rangsangan, mengantuk dan koordinasi otot yang lemah. Dia akan everything slow. Memang budak blur lah. Memang kalau dia ambil tu jadi budak blur. Kita panggil dia pun dia macam tu kan. So everything slow daripada dia. Dia pun nampak macam tak ada maya kan. Mata dia orang kuyu, ngantuk je nampak. Badan otak dia pun jadi macam kalau pernah tengok cerita anything related with drunken lah, orang-orang yang mabuk anything related dengan orang-orang yang memabukkan ni. Itu antara perkara yang kita, itulah maksud dia. Okay. Kan muka dia macam blur, nampak macam letih aja kan. Nak party tapi letih. Let's party macam tu. Kita tengok kalau tengok cerita-cerita orang Inggeris yang minum-minum arak, let's party tapi muka macam nak tidur kan. Lepas tu koordinasi otak pun slow. Itulah perkara-perkara yang tak elok. Dan ini satu perkara yang memang both side boleh dapat. Iaitu gangguan persepsi, halusinasi dan juga ilusi. Okay. Persepsi ni maksudnya dia tak boleh nak perceive the world as what it is. Dia tak nampak, dia bukan nampak benda yang tak ada, tapi macam dia takkan boleh faham apa yang berlaku kat keliling dia. Kalau orang marah dia pun dia tak macam, kau marah aku ke? dia tak boleh nak terima apa benda yang lalu di keliling dia. Halusinasi ni dia nampak. Dia nampak benda tu berjalan, nampak benda tu bergerak, tu halusinasi. Ilusi ni lebih kepada macam nampak macam cahaya-cahaya tu. Anything nampak macam cerah-cerah, tu ilusi lah. Dia lebih kurang tapi dia just minor differences between halusinasi dan juga ilusi. So antara selain daripada tu, okay, ini adalah kesan-kesan dia in terms of endokrin dan juga kesan-kesan dia dari segi lebih orang cakap terperinci lah. So macam ketidaksamaan hormon. Gejala ketidaksamaan hormon dapat diperhatikan melalui perubahan fizikal, mental penghidap seperti badan terlalu besar, tinggi, terlalu kurus, murung dan juga kurang daya ingatan. Okay. Kalau orang yang dah addict dengan darah, penyalahgunaan dadah, so hormon dia takkan stabil. Kita akan nampak fizikal dia berubah, mental dia tak berapa elok. Okay. Badan akan mungkin besar, tinggi atau kurus sangat. Biasanya kurus lah yang kita tengok pada dadah ni. So hormon dia tak betul. Hormon dia berterabur lah. Testosteron dia berterabur, growth hormon dia berterabur, ADH dia berterabur. Menyebabkan satu sistem badan dia memang tak boleh nak maintain badan dia lah. Pada masa sama dia juga akan pertuturan juga akan tak jelas. Okay. Mengambil alkohol akan memberikan kesan buruk kepada bahagian cerebrum atau otak mengawal pertuturan manusia. Actually, ialah dia akan kacau bahagian cerebrum yang mengawal pertuturan manusia in terms of pertuturan lah. Dari segi pertuturan tu, dia akan kacau kita punya otak terus, direct. Sebab dia start blocking and dia start give wrong impulse yang tak berapa betul. Yang menyebabkan kita tak boleh nak cakap apa yang sebenarnya kita nak cakap. Okay. Mungkin in the way hati kita nak cakap benda lain, tapi otak kita fikir lain, mulut kita keluar lain. Basically benda tu akan berlaku lah kepada orang yang salah gunakan dadah. Kan? Basically awak tengok cerita pun sama je, yang awak tengok macam beh tu, ambil dadah beh tu, tu. Macam itulah konsep dia. Kalau awak tengok memang nampak lah. Benda tu ketara, so dia tak ada subtle pun kat situ. Tindakan refleks pun lambat. Ni mostly lebih kepada yang mengambil dadah penenang. Okay, yang mengambil pada dadah perangsang, kurangnya refleksi dia tak pelan sangat. Biasanya refleksi dia laju. Tapi untuk ambil penenang, kebiasaannya refleksi dia akan makin perlahan lah. So, bahan kimia berada dalam neuron efferent dengan interneuron. Okay, maksud dia dadah ni dia akan interfere, dia akan kacau
neuron efferent dan juga interneuron connection di antara satu sama lain. Sebab dia orang tu macam chain of dia orang tu macam chain of apa cakap? Dia orang tu interconnected kan saya cakap. Dia orang tu bergabung sama dia orang. So apabila ada dadah-dadah ni yang duduk di antara neuron-neuron ni, dia akan kacau pergerakan-pergerakan informasi lah. So, pergerakan impuls akan terhalang akan melambatkan proses penghantaran maklumat ke otak. Okay, impuls dia akan slow down dan menyebabkan problem gas tu. So hilang keseimbangan. Pengambilan dadah minum alkohol menyebabkan koordinasi otak lemah, mengakibatkan cara berjalan tak betul, tubuh hayang dan hilang keseimbangan badan. Okay. So macam tadi juga, actually dia related balik dengan yang anterneuron, efferent nanti. Sebab everything dia punya neuron impuls tu tak betul. So dengan tu otak kita tak tahu bila masa kita bergerak ke depan ke, bila bergerak ke belakang ke. Kita pun tak boleh nak perceive. Sebab kita punya persepsi kita pun dah terganggu juga. Disebabkan tu pun badan kita tak tahu nak ke mana. Okay. Otak kita mula jadi pening kepala. So itu yang menyebabkan everything just become, koordinasi otak kita akan jadi tak betul lah. Sebab kita rasa macam kita duduk atas boat kan. So otak kita pun macam okey, sebenarnya kita nak kena kan. Sedangkan kita duduk atas tanah rata je. Tapi sebabkan otak kita cakap, oh aku duduk atas boat ni. So ada masa kita nak kena kanan, ada masa kiri. So saya rasa kalau tengok movie pun, pada mana-mana movie yang minum arak semua tu, dia akan nampak apa benda yang dia buat tu lah dia kan. Jalan laluan yang lurus, tiba-tiba jalan yang bengkok. So this one is a bit more penyakit punya base. Tadi tu lebih kepada fizikal punya kriteria, apa yang kita boleh nampak, apa yang kita boleh lihat, dan kebiasaannya benda tu is a short term lah. But this one is a long term. Perkara-perkara ni perkara-perkara yang lebih long term. Antara perkara masalahnya akan menyebabkan psikrosis hati, okay? Memberikan kesan toksik pada hati menyebabkan psikrosis hati. Psikrosis hati ialah keadaan hati mengalami kerosakan yang kronik, berparut, mengeras dan tak berfungsi seperti hati yang sihat. Parutnya akan merebak secara perlahan-lahan sehingga hati hilang fungsi sepenuhnya. Okay, basically kata mudah, kalau kita ambil dadah terlalu banyak, hati kita akan menjadi satu penyakit nama dia psikrosis hati. Psikrosis hati ni maksud dia, hati kita dah membusuk, kata mudah lah. Okay? Dia dah membusuk, dia akan rosak. Dia jadi keras, dia tak boleh nak buat kerja dia. Okay? So dengan tu, sama ada kita nak kena buat surgery hati ataupun memang problematik lah, masalah lah. Seterusnya kita ada ulcer perut. Selain itu kita ada ulcer perut juga. Pengambilan alkohol menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa, menyebabkan selaput dalam perut mengalami luka. Boleh menyebabkan pedih atau sakit dalam ulu hati, berasa kembung perut, loya, muntah dan juga muntah darah dan najis berwarna hitam. So selain daripada psikrosis hati, itu yang related dengan hati. Sebab hati ni tempat tong sampah badan sebenarnya. Lepas tu kita ada ulcer dalam perut kita. Ni dalam kita punya dinding perut tu sendirilah. Okay, alkohol tu sendiri bersifat acidic. Okay, apabila banyak sangat asid dalam badan kita, dia akan menyebabkan keluarkan banyak asid dalam badan kita, menyebabkan dia menghakis sendiri apa yang ada dalam dinding perut kita. So antara perkara yang kita akan rasa ialah pada waktu tu akan rasa kita punya perut kita akan rasa pedih. Okey. Kita punya ulu hati kita akan rasa pedih, kembung perut kita, loya, kita boleh muntah. Okey, loya muntah tu perkara standard lah. Anything yang related dengan perut, usually memang kita akan loya dan muntah. Okey. Daripada tu kita juga akan nampak perangai dia akan lebih ganas. Ini untuk lebih kepada yang mengambil pada perangsang. Okey. Dadah seperti amfetamina, perangsang kan. So, mengaktifkan sel-sel otak, meningkatkan kadar metabolisme. Seorang minum alkohol secara berlebihan akan mabuk dan hilang kewarasan fikiran. Okay. So, apabila kita ambil antihistamina, otak kita akan macam saya kata tadi, kalau kita ambil perangsang, kita akan rasa macam kita kena buat semua benda pada waktu dan ketika tu. Dan kita buat dulu, fikir nanti. Kata mudah, kita buat dulu, jangan fikir.
Basically macam tu lah. Otak kita akan jadi macam tu. So daripada situ kita akan nampak orang jadi ganas, asyik nak marah, asyik nak ni, asyik nak kerja pukul orang kan. Sedangkan kering tapi asyik nak kerja pukul orang je. So kita ada halusinasi pula. Halusinasi menyebabkan mengganggu fungsi otak. Melalui halusinasi, paranoid, perasaan syak, wasangka, takut tak ada orang lain. Okay, halusinasi, dia akan nampak benda yang dia tak nampak. Dia akan rasa benda yang dia tak ada. Dia akan rasa benda yang sebenarnya tak ada. So, dengan tu, sebelum kita go lebih lagi, try dulu untuk lihat apakah kesan negatif dadah yang dinyatakan di bawah kalau disalahgunakan. Contohnya kalau dadah halusinasi akan menyebabkan apa, menjejaskan apa dan mengubah laluan apa. Inhalant akan menyebabkan apa, merosakkan apa dan apa. Penenang akan melambatkan pergerakan apa dan kurangkan apa. You guys boleh try dulu, nanti kita akan cek sama-sama. Air ketum. Air ketum dia lebih kepada halusinogen. Saya dah baca. Air ketum. Ketum. Tengok perasan. Saya pun tak pasti. Okey, untuk ketum saya cakap dulu, saya tak pasti sebenarnya duduk bahagian mana. Sebab dia macam halusinogen juga. Pada masa sama dia bagi kuasa, should be dia under dia juga. So saya pun tak pasti yang tu. And for the word high, hallucinogen, yes. Dia akan menyebabkan kita high. Betul. Hallucinogen dan juga inhalant lah. Secara kebiasaannya dia akan menyebabkan kita high lah. Yes, khayal. Betul. Hallucinogen menyebabkan khayal. Okey, betul. Yes, hallucinogen menyebabkan khayal. Menjejaskan apa otot? Koordinasi. Yes, akan menjejaskan koordinasi otot, mengubah laluan Impuls saraf. yes, impuls. Menjejaskan koordinasi. Sesuai koor je lah koordinasi menyebabkan halusinasi. Yes. Si. Si. Sorry. Okey, inhalant menyebabkan apa? Halusinasi. Halusinasi juga sebenarnya. Okey, dia juga akan menyebabkan halusinasi jugalah. Halusinasi merosakkan apa dan apa? Otak dan paru. Yes. Yes, otak dan paru. Betul. So penendang melambatkan pergerakan? Impuls. Impuls saraf. Saraf boleh, koordinasi boleh, okey, reaksi boleh. Sebenarnya banyak je sebenarnya. Okey. Impuls boleh, koordinasi boleh. Tapi kalau habis Inggeris, slow down the something transmission. Okey, impuls lah. Dia lebih relate pada impuls lah. So kurang Cemas. Fokus. kurang fokus, kurang cemas. Kurang fokus. Kejap. Kejap. Alamak, mana kau duduk? Kurang cemas, kurang fokus. Kurang cemas, kurang fokus. Saya rasa kurang cemas sebab dua-dua tu boleh sebenarnya. Saya dah berkonfirmasi sekejap.
Cahaya. Engkau. Okey. Dia lebih relate kepada kurang cemas. Sebab penenang dia akan menyebabkan hati kita rasa relax, itulah. Okay, nice. Kejap. So, pada masa itu tolong juga kita tengok pada kesihatan mental dan fizikal. Kesan perjalanan dadah pada kesihatan mental dan juga kesihatan pada koordinasi. Faham? Okay, so basically apa yang berlaku pada kesihatan fizikal dan mental dan apa yang akan jadi kepada koordinasi badan. Kurang cara terhadap what's happening. Kurang cara. Kurang waras. Okay, untuk yang ni, basically untuk kesihatan fizikal dan mental, kita boleh tengok balik kepada di tadilah ada 4 perkara. Kita ada sikrosis hati, kita ada ulcer perut, kita ada perlakuan ganas dan kita ada halusinasi. Itu perkara apa yang ke-effect dari segi fizikal dia, dari segi mental dia. Fizikal dia lebih kepada sikrosis hati dan ulcer perut lah. So basically tu benda yang secara fizikal yang kita boleh nampak kalau kita korek dia, kalau kita bedah dia. Pelakuan ganas ni lebih kepada mental dia, apa yang otak dia akan effect. Pelakuan ganas dia akan nampak dia jadi ganas, dia akan nampak lebih kepada orang berhalusinasi. Lepas tu pada koordinasi badan pula dia akan macam hilang keseimbangan, okay. Hormon dia tak seimbang, hormon dia berterabur. So badan fizikal dia ada kejap besar, kejap kecil. Lepas tu pertuturan dia pun tak jelas, okay. Tuturan dia tak betul, dia nak cakap A, dia cakap B, nak cakap B, dia cakap C. Refleks dia pun perlahan, okay. Semua dia punya pergerakan badan dia menjadi pelan, jadi slow, hilang keseimbangan, dia jadi macam tubuh hayang macam tu kan. So itu related dengan keseimbangan, koordinasi badan dia lah. Alright, boleh. So kita tengok pula kepada satu lagi yang seterusnya, last, okay, before kita habis, iaitu kita tengok kepada minda yang sihat, okay. Great mind thinks alike. So minda yang sihat. So basically kenapa sebenarnya kita perlu minda yang sihat? Kenapa sebenarnya kita kena jaga koordinasi badan kita? Kenapa sebenarnya kita jangan ambil dadah jangan salah guna dadah, jangan ambil alkohol untuk kita dapat minda yang sihat. Kenapa kena ada minda yang sihat? Untuk berkaitan kesedaran diri kita lah, macam personality kita, pemikiran kita, ingatan kita, pertimbangan kita, intelek kita, juga emosi kita. Okey, minda yang sihat ialah keupayaan otak untuk menakul dan berfikir. Okey. Basically untuk ni lah untuk make decision untuk buat sebarang decision. Dan juga berfikirlah, itu mampu membuat pertimbangan yang logik sebelum bertindak, tindakan yang diambil. Ya Allah, yang logik sebelum tindakan diambil. Sorry, saya punya pembacaan saya pun dah tak betul lagi. Tu dah berapa lama sangat, macam tu lah. Ni jadi berpindah mata. Okay. So, tu untuk ni lah. Kehebatan otak kita tu sendiri. Kalau otak kita tak sihat, dia jadi kita fikir pun tak betul, decision kita buat pun tak betul. So jagalah minda sihat. Jagalah minda elok-elok. So minda sihat juga merujuk kepada sikap positif, berdikari, penyayang dan bertanggungjawab. So basically minda yang sihat ni dia akan menyebabkan kita berfikir lebih positif lah. Kita lebih berfikir macam kita sekarang ni. Macam kita sekarang ni, kita PKP dah dekat berapa? Setahun lebih lah PKP, betul kan?
So penjagaan minda pada waktu dan ketika ini memang penting lah. Minda yang sihat. Saya rasa awak pun terbaca, kalau sebab saya rasa Facebook pun naik, Twitter saya rasa naik juga. Saya jarang Twitter, saya tak tahu. TikTok lagi saya tak tahu. So saya tak tahulah you guys punya yang ni kan trendy untuk orang. Macam zaman saya, time saya besar Facebook. So sampai sekarang saya lebih turn ni dengan Facebook lah. Apa-apa informasi saya dapat daripada Facebook kebiasaannya. So macam kat Facebook pun kita boleh nampak sebenarnya banyak ada orang yang dah depressed, banyak orang dah overly stress. So itu semua related balik dengan kesihatan minda kita lah. So kalau kita minda kita tak sihat, itu yang menyebabkan kita punya sikap jadi negatif, yang menyebabkan dia orang sanggup buat apa yang dia orang buat. Kita tak boleh salahkan dia sebab memang waktu dan ketika ni bukan waktu yang ni, cuma pada masa yang sama kita kena be aware dengan kita punya state of mind kita sendiri, minda otak kita sendiri, sama ada kita dalam posisi tu ataupun tidak. So try your best to think positive as much as you can. Jangan salahkan orang lain, just jaga pemakanan, jaga kesihatan lah. So individu yang mempunyai minda yang sihat, ciri-ciri dia seperti itu. Basically kalau ini secara teori lah secara teorinya, untuk orang yang memang kita boleh cakap orang tu sihat, dia akan boleh membuat fikiran pertimbangan yang wajar. Kalau dia ada masalah apa-apa, dia akan fikir secara wajar. Kenapa saya cakap teori? Sebab dia ada banyak faktor yang lain yang akan efek. Contoh kalau perempuan, contoh saya ambil wanita lah. Bukan minda tak sihat kalau perempuan tiba-tiba marah kita, kalau tiba-tiba jadi emo, okay? Itu bukan minda dia tak sihat, cuma mungkin dia nak datang bulan. So memang hormon dia akan berterabur sikit. Bukan bermakna minda dia tak sihat. Alright. So secara teorinya kalau betul-betul sihat, itulah dia. Dia akan membuat pertimbangan yang wajar, mampu mengesah rangsangan dan bergerak balas dengan sewajarnya. Contoh kalau orang terkejutkan kita, kita jangan tampar orang tu. Kan orang tu melawak dengan kita, buat terkejut-terkejut. Kan prank. Kan banyak orang buat prank kan. Kita tengok tu kalau kita tak sihat, kita dah tampar dah muka dia. Tapi sebabkan minda kita sihat, kita cakap, oh kau lawak dengan aku tak apa, lain kali aku melawak dengan kau balik. Sekurang-kurang macam tu. Okay, tapi minda kita sihat lah, kita mampu untuk balas balik apa-apa rangsangan yang berlaku kat kita. Boleh mengingati peristiwa silam yang sedih dan gembira. Kita boleh terima apa yang kita ada sebelum ni, kita boleh ingat dengan lebih mudah lah. Sanggup menerima cabaran, kalau apa-apa cabaran yang dapat kat kita akan macam yes, I can, I know, I can do it. Mungkin susah tapi kita masih boleh buat. Mampu membezakan antara yang betul dan salah. Itu pun menunjukkan minda kita sihat lah. Bertanggungjawab, orang bertanggungjawab ni pun kebiasaannya ialah orang yang mempunyai otaknya yang lebih sihat. In terms of sihat yang dia cakap ni juga ialah in terms of orang yang tidak mengambil dadah, tidak mengambil alkohol lah. Sebab bukan nak katakan orang ambil alkohol ni tak tanggungjawab. Okey, bukan. Cuma kalau kita tengah di bawah pengambilan alkohol, contoh kita ambil alkohol, kita minum alkohol banyak-banyak, kemungkinan untuk kita kemungkinan untuk kita rasa bertanggungjawab tu sangat-sangat rendah. Tu maksud dia. Okey? Tu maksud dia. So let's just say kita minum, bukan kita lah, kita minum arak kan. Minum arak nyak-nyak, pek. Dah minum arak tu, bawa kereta. Tiba-tiba masuk gaung. Okay, masuk gaung. Polis tanya, siapa, kenapa bawa kereta masuk gaung? Cakap, mana ada saya bawa kereta masuk gaung? Saya okey je bawa kereta. Dia kan tak bertanggungjawab kan. Sedangkan dia yang masuk gaung tu. Hidup tenteram dan mempunyai pandangan positif terhadap kehidupan. Bebas daripada prasangka, berfikiran terbuka dan tidak beremosional dan mampu menakul. Maksudnya mampu ni lah, mampu membezakan lah. Dia mampu berfikir. Okay. So apa kelebihan dia? Kelebihan dia akan efek bukan sahaja kita, dia akan efek orang-orang yang berada di keliling kita. Antaranya ialah keluarga kita. Kita minda kita sihat, dia akan efek juga keluarga kita. Okay. Keluarga kita akan lebih bahagia, insya-Allah, akan membuat keputusan yang lebih bijak lah dari segi apa-apa yang related dengan keluarga kita, menjadi teladan dalam keluarga supaya diikuti oleh ahli keluarga. Kita jadi contoh, cakap, nanti orang akan cakap, jadilah macam dia tu. Dia jadi macam itulah. So tempat kerja pun akan lebih bagus lah, akan lebih memberi lebih pada positif lah. Menjalinkan hubungan yang baik antara pekerja dengan majikan. So kita tak bergaduh dengan kita punya majikan kita. Kita tak rasa prasangka, kita tak rasa nak marah majikan-majikan kita. Menjalin hubungan yang baik antara rakan sekerja. Kita dengan kawan-kawan kita pun baik je, happy je kan. Happy go lucky je. Apa-apa masalah kita boleh bincang dengan dia. So menghasilkan kerja yang berkualiti. Kita akan buat kerja sebaik yang kita boleh buat lah. Kita akan bertanggungjawab dengan setiap satu kerja yang kita ada. Berdisiplin juga, insya-Allah.
Kalau betul-betul minda kita sihat, dia akan lebih berdisiplin. In terms of minda sihat ni memang dia lebih kepada related untuk orang yang kalau dah penyalahguna dadah ataupun ni lah. Okay. Sebab in a way, cuba bayangkan kalau kita ambil dadah, memang basically benda tu semua tak ada kan. Kerja nak marah orang aja kan. Macam mana nak jadi baik dengan kita punya majikan dengan ni. Lepas tu kita pun tak bertanggungjawab macam mana kita nak hasilkan kerja yang berkualiti. Kita pun tak bertanggungjawab macam mana kita nak berdisiplin. So itu dia punya vice versa. Dia juga akan relate kepada kita punya masyarakat. Okay, belajar menangani kritikan yang baik. Biasalah tu manusia ni, dia suka tegur orang kadang-kadang kan. Dia tak tahu penuh cerita penuh tapi dia nak tegur juga. Biasalah tu kita manusia. Okay, kalau betul, kalau benda dia tegur benda betul, kita terima dengan baiklah. So kalau minda sihat, insyaAllah kita akan terima teguran orang tu dengan lebih elok. Boleh berperanan sebagai kawan yang bertukar fikiran. So kita lebih mudah untuk berbincang dengan orang. So orang akan lebih selesa dengan kita sebab kita boleh berbincang dengan orang. Membantu masyarakat dalam waktu kesusahan. Kita nampak contoh macam sekarang ni kan kita ada ni apa benda bendera putih tu. So insyaAllah kalau kita nampak bendera putih tu, kita akan cuba tolong. Tapi yang bendera putih tu pun kalau minda dia sihat, dia akan faham bendera putih ni bukan untuk digunakan sebagai tools untuk mungkin benda tu sebenarnya bukan dia perlukan pun, tapi sebabkan dia rasa macam dia nak join sekaki, takut FOMO fear of FOMO missing out, fear of missing out FOMO takut FOMO tiba-tiba dia join. So janganlah it's a good mission. Bendera putih is a good mission. So I hope that all the society we use saya harap kita semua menggunakan mission bendera putih ni sebaik yang kita boleh lakukan lah. So negara pun akan menjadi perkara yang baik. Kalau semua orang rakyat dia tak ada masalah dadah, tak ada masalah alkohol, okay, semua rakyat dia insyaAllah akan lebih positif. Secara teorinya semua orang akan lebih positif lah. Amalan-amalan nilai keamanan dan moral pun akan lebih hebat sebab kita makin bertanggungjawab, kita sentiasa tahu baik buruk. So mengamalkan cara hidup yang lebih sihat, so kuranglah orang pergi hospital. Okay. Dan dapat menjana ekonomi negara. Sebab semua orang produktif, so ekonomi GDP pun cantik. So secara perumusannya, ini adalah semua yang kita dah tengok hari ini. InsyaAllah kita dah tengok apa tu sistem endokrin, iaitu kita dah tengok apa tu sistem kelenjar endokrin. Ada 6, ingat balik kita ada 6. So apa yang dirembaskan, apa yang dikeluarkan tu ialah hormon. Yang 6 tu tolong ingat apa hormon yang dikeluarkan, posisi dia dekat mana. Okay, ingat dia punya hormon dia dan juga posisi kelenjar-kelenjar tu dekat mana. Okay, fungsi dia jugalah. So punca dan kesan ketidaksambangan hormon kepada kesihatan. Okay, so apa masalahnya kalau hormon kita sama ada terlalu banyak ataupun terlalu sikit lah berdasarkan hormon-hormon yang kita dah tengok sebelum tu. So daripada tu kita ada gangguan kepada koordinasi badan. Inilah benda luar yang masukkan dalam badan kita yang akan efek badan kita. Okay. So ada dua benda yang utamalah, iaitu kita ada dadah dan kita ada alkohol. Okay. Dadah kita terbahagi kepada 4, ingat balik ada 4, ada penenang, ada perangsang, ada inhalant dan juga ada halusinogen. Okay, kita juga tengok kepada kesan-kesan dia lah. Tadi ada 8 kesan tadi, 4 untuk koordinasi badan dan juga 4 untuk fizikal dan mental. Dia terbahagi kepada 2 pula. Lepas tu kita tengok pula minda yang sihat. Faktor yang mempengaruhi minda. Apa perkara yang akan efek minda? Tak bertanggungjawab. Actually untuk minda yang sihat ni, saya rasa minda yang sihat ni kalau pada siapa orang Islam yang kita belajar pendidikan Islam tu, kan dia ada macam akhlak-akhlak yang baik kan. You ambil je akhlak. Yang moral pun ambil je. Moral yang baik tu, itulah dia. Itulah minda yang sihat. Okay. Anything yang related dengan benda-benda baik, itu semua benda yang sihat. Itu minda yang sihat. So, it's much more KBKK lah untuk minda yang sihat ni. Alright. Faktor mengurangi minda, iaitu ada 4 perkara yang akan efek juga kalau kita minda kita sihat. Okay, yang luar macam keluarga kita, kerja kita, negara kita, juga masyarakat kita akan efek kalau kita minda yang sihat. Okay. So, penenang ni dia lagi banyak pakai dekat human ke haiwan? Penenang, dadah penenang. Tu ke masuk awak? Dadah penenang ni banyak dekat manusia ke haiwan, saya tak
Saya tak terus terang, saya tak pasti statistik dia macam mana. Cuma yang saya tahu, dadah penenang memang sebahagian daripada ubat yang kita pakai. Antaranya ialah kepada orang yang mungkin ada depresi, depression, anti-depression atau related kepada